Pada minggu lepas saya dah sebut mengapa kita perlu pada agama. Saya sebut yang pertama sekali ialah manusia sebagai manusia dia perlu ada kesedaran atau ada perasaan untuk 3 perkara saya dah sebut. Kita nak tahu kita datang daripada mana. Bukan sekadar kita datang daripada mak bapak kita, bukan sekadar kita datang daripada keturunan kita, bahkan bukan sekadar kita datang daripada Adam dan Hawa, tapi kita datang sebelum pada itu. Sebelum pada itu di mana kita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tak tahu Tan Sri Tuan Nazir ada atau tidak. Timbalan Datuk Nik, Tuan Imam, Tuan Bilal, Datuk-datuk, hati-hati dan sedang hadir sekalian. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Saya akan sambung yang saya dah mulakan pada minggu lepas, iaitu mengapa kita perlu kepada agama. Tapi permintaan daripada Datuk Nik untuk saya ulas sikit tentang RUU Mufti ni. RUU Mufti ni dah jadi unsur yang agak, kalau tak kena ulas mungkin agak sensitif. Dan mungkin ada dah tindakan diambil kepada setengah pihak yang cuba mempertikaikan benda ini. Pada saya beginilah. Kerajaan Selangor memberi mufti telah menyokong penuh RUU wilayah itu untuk dimasukkan Asy'ariyah Maturidiyah. Termasuk 11, semua negeri 12 negeri. Yang menentang hanya 1. Yang pertamanya saya menyokong benda itu dengan penuh. Sebab kalau dalam bab-bab fiqh yang lain, nikah kahwin, kita telah hadkan mazhab ialah mazhab Syafi'i. Walaupun mazhab-mazhab lain, Hanafi, Hambali dan sebagainya itu dianggap mazhab Ahlussunnah wal Jamaah juga. Tapi demi kerana untuk memudahkan pentadbiran agama di peringkat negeri, perkahwinan dan lain-lain, terutama perkahwinan lah, bab haji terlibat, maka kerajaan kita telah mengambil sikap menjadikan mazhab Syafi'i itu mazhab turutan. Di samping ada keadaan-keadaan tertentu memerlukan berpegang pada mazhab lain. Tapi mazhab Syafi'i itu teras. Kalau macam di Brunei itu memang ketat betul dengan mazhab Syafi'i dalam bab-bab fiqh. Jadi dalam bab-bab akidah ni terutamanya, saya tak nak sebutlah kumpulan-kumpulan yang terlibat itu. Di akhir-akhir perkembangan hal-hal akidah ini, dia banyak membawa kepada perpecahan. Terutamanya apabila amalan-amalan yang telah difetuakan di peringkat negeri, bahkan di peringkat persekutuan, terutama di peringkat negeri, telah keluar senarai-senarai perkara-perkara yang dianggap khilafiyah. Benda yang ulama tidak sepakat. Kita berwirid, kita berzikir, bertalqin, baca yasin, melajmak, itu benda khilafiyah. Khilafiyah ni ulama tak sepakat, tak sebulat suara, tetapi diamalkan. Mereka yang nak beramal dipersilakan, yang tak nak tak apa. Tetapi apabila dilabelkan benda-benda khilafiyah atau sebagai bid'ah, inilah yang menjadi perkara, yang menjadi unsur yang membawa kepada sikit sebanyak perpecahan dalam amalan-amalan beragama di Malaysia. Kerana orang yang tak setuju dengan hal-hal yang pada mereka itu dianggap bid'ah, maka mereka melabelkan benda itu bid'ah, dan hadis mengenai bid'ah itu clear. Iyyakum wa muhdatsatul umur. Kamu hendaklah berjaga-jaga tentang perkara-perkara yang diciptakan, benda baru. Kul muhaditsatin bid'atun. Setiap yang diciptakan itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalatun. Setiap yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dalalatin finnar. Itu hadis sahih. Tetapi mereka mentafsirkan apabila tidak ada bukti hadis sahih pada pandangan mereka, semuanya bid'ah. Sedangkan dalam mazhab lain,
termasuk Asy'ariyah Maturidiyah, benda khilafiyah. Pendapat ulama mengatakan benda itu boleh ada alasan-alasan lain, mereka tak nak terima. Apabila dilabelkan bid'ah ini yang agak berat untuk kita hadapinya, maka dah berlaku akhir-akhir ini kegiatan-kegiatan yang pada dulu menjadi perkara biasa, tapi dah orang mula curiga. Seperti bertahlil arwah, baca Yasin malam Jumaat, bertalqin, orang dah mula dah mencurigai. Bahkan kalau ada orang nak buat pun dia bimbang, takut dilabelkan sebagai bid'ah. Jadi kerana demi nak mengelakkan benda itu begitu, amat mencari satu solution yang boleh mendekatkan balik perbalahan ini, tidak timbul lagi tuduh-menuduh ini. Maka dianggap dengan memasukkan Asy'ariyah dan Maturidiyah itu dalam RUU Mufti itu, supaya pahaman-pahaman itu betul-betul mesti berasaskan Asy'ariyah Maturidiyah, jangan berasaskan pahaman-pahaman lain untuk mengelakkan benda-benda begini. Itu yang saya dapat bagi komen tentang keperluan RUU Mufti itu kita sokong. Di samping Mufti, pihak-pihak Mufti seluruh Malaysia kecuali satu telah memberi kata sepakat menyokong. Tentu mereka mempunyai alasan-alasan yang cukup konkret mengapa benda itu perlu dibuat demikian. Jadi saya terutamanya sebagai orang yang sekadar sikit saja maklumat ini, maka itulah pendapat dan pendirian saya. Saya harap pendapat dan pendirian ini tidak menimbulkan apa-apa kontroversi. Itu saja saya rasa komen yang saya boleh bagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan Islam mengenai RUU Mufti itu. Sebab kita tak sanggup lagi dah berpecah, tuan-tuan sekalian. Kita dah berpecah terlalu banyak. Dalam bab politik kita tahulah, kita menjadi kumpulan yang agak lemah walaupun kita majoriti kerana kita berpecah segi politik. Sedangkan demokrasi itu kalau kita banyak, orang yang banyak itulah yang kuat. Tapi rupanya kita dengan demokrasi kita menjadi lemah kerana kita berpecah. Jadi kita tak sangguplah berpecah lagi atas asas agama ini. Sebab itu perbezaan politik di luar sana tak salah terbawa dalam masjid. Kita createkan dalam masjid suasana hening, suasana perpaduan, suasana saling memahami. Tentu kita ini mempunyai berbagai-bagai pahaman politik. Tetapi dalam masjid ini cepat kita nak mencari satu pendirian yang konkret tentang agama. Kita nak berpegang dengan itu dan kita nak wujudkan suasana persaudaraan sesama Islam melalui ajaran agama. Kita tak nak menimbulkan sesuatu yang sikit sebanyak menimbulkan perbalahan di kalangan kita, walaupun benda itu berkaitan dengan agama. Sepatutnya agama itu menyatu padukan dan menguatkan kita. Tapi dengan kerana salah pentafsiran ataupun pelbagaian dalam hal-hal begini, agama itu nampaknya kelihatan seolah-olah telah membawa kita berpecah dengan kerana hal tadi. Jadi itu yang perlu dielakkan. Saya sendiri pun sebab saya bergiat dalam bab dakwah ini, maka dengan sebab itu saya tak berminat untuk berkecimpung dalam politik. Walaupun di peringkat awal waktu muda-muda dulu telah dipelawa untuk saya bergiat dalam politik. Kerana saya ada kebolehan bercakap kononnya. Tetapi saya rasa sejauh mana saya nak berada di atas pegangan yang macam itu demi kerana kebenaran. Itulah saja saya komen ringkas saya mengenai RUU Mufti. Semoga komen ini tidak mendatangkan kesan yang negatif kepada semua pihak. Pada minggu lepas saya dah sebut mengapa kita perlu pada agama. Saya sebut yang pertama sekali ialah manusia sebagai manusia dia perlu ada kesedaran atau ada perasaan untuk 3 perkara saya dah sebut. Kita nak tahu kita datang daripada mana. Bukan sekadar kita datang daripada mak bapak kita, bukan sekadar kita datang daripada keturunan kita, bahkan bukan sekadar kita datang daripada Adam dan Hawa, tapi kita datang sebelum pada itu. Sebelum pada itu di mana kita? Jadi nak menjawab soalan ini,
Tidak ada satu pendekatan saintifik atau lain-lain yang boleh memberi jawapan yang konkret, melainkan melalui agama dalam braket wahyu. Secara ringkas saya sebut, agama yang memberitahu kepada kamu, kamu diciptakan oleh Allah. Secara ringkasnya. Pencarian ini telah cuba dicari oleh Socrates, Aristotle dan lain-lain, tapi mereka secara blur saja. Ada yang mengatakan dunia ini mesti dicipta, ada yang mengatakan dunia ini jadi dengan sendiri. Tetapi kesemua itu tidak mempunyai kepastian, melainkan kepastian itu mesti datang daripada sumber yang menjadikan itu sendiri, iaitu sumbernya Allah. Bagaimana Allah menyampaikan maklumat ini? Melalui wahyu. Wahyu sampai kepada siapa? Kepada Rasulullah. Itu dia punya bentuk pemikiran. Pola pemikiran orang yang beriman. Jangan pola pemikiran kita nak cari sesuatu kebenaran, kita nak memuaskan fikiran kita yang subjektif, yang relatif ini. Kita tak akan berjumpa. Kalau kebenaran sekadar kebijaksanaan kita, tak boleh dapat perkara-perkara yang macam ini. Kerana tiga perkara ini, iaitu dari mana kita datang, iaitu daripada Allah. Kemana kita akan pergi? Akan menemui Allah. Dan mengapa kita duduk di dunia ni? Kerana kita nak beribadah kepada Allah. Ini tak ada didapati melalui pemikiran. Pemikiran tak berjumpa. Jadi, melalui wahyu yang menceritakan benda ini dengan mendalam. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan sekalian, dalam pengajian apa-apa agama pun, nak menjawab ketiga-tiga soalan inilah yang menjadi tujuan utama seseorang itu menganut apa-apa agama. Kita agama Islam, bukan bermakna agama lain tak boleh diterima, tapi persoalannya apabila benda itu dalam konteks agama lain, dia tak membawa pada kebenaran hakiki. Iaitu dia percaya kepada adanya Tuhan, tapi bentuk Tuhannya atau kepercayaan konsep Tuhannya tak clear. Tuhan banyak jenis, Tuhan banyak bentuk. Tuhan berketurunan, berbagai-bagai. Tak menjawab soalan pertama daripada mana kita datang. Jadi seolah-olahnya Tuhan dalam agama lain itu, Tuhan itu juga tidak ada perbezaan jauh dengan Tuhan makhluk. Tak menjawab soalan. Maka soalan itu hanya dijawab oleh Islam. Kemudian ke mana kita nak pergi? Banyak pahaman-pahaman tertentu dia tak peduli dah. Carnation ataupun kehidupan lepas mati, akhirat itu tak begitu serius. Tetapi tuan-tuan sekalian, bagi seorang Islam yang tulen, kehidupan lepas mati itulah paling utama sekali. Kalau di dunia ni sehebat mana kedudukan kita, tapi kesemua itu kita akan tinggalkan. Kalau kita utamakan yang itu, kita akan kecewa di penghujung kehidupan kita. Kita akan terbeban, kita akan terbelenggu dengan tekanan-tekanan dunia. Kalau kita limitkan ultimate object kita setakat kita mati. Tetapi kerana kita katakan kehidupan lepas mati itu dan kebahagiaan lepas mati itu yang menjadi matlamat kita, maka di situlah realiti, erti kehidupan di dunia ini, jalan untuk ke sana. Maka itu juga tak diberi jawapan oleh pahaman-pahaman saintifik, pahaman-pahaman falsafah pun tak clear. Maka juga agama yang menjawabnya. Dan soalan yang penting sekali, saya dah sebut dah pada minggu lepas, kalau dah daripada Allah kita datang, kepada Allah kita akan pergi. Mengapa dia wujudkan kita sekarang ni? Iaitu daripada dia, kita akan ke tempat dia, maka di tengah ni, dia menjadikan kita. Mengapa? Inilah soalan yang paling penting sekali dalam kehidupan beragama, untuk menjawab mengapa kita dijadikan. Maka mengapa kita dijadikan inilah yang paling asas sekali untuk kita jawab, dan kita nak hidup di atas asas tujuan ini. Saya dah sebut dah pada minggu lepas, surah Zariyat ayat ke berapa tu, aku tidak jadikan manusia dan jin ini melainkan untuk mereka menyembah aku. Jadi perkataan untuk menyembah Allah itulah, itu satu-satunya matlamat Tuhan mencipta kita. Tidak ada matlamat yang lain. Sedikit pun tidak ada matlamat yang lain.
Matlamat-matlamat lain itu untuk manusia. Tapi matlamat yang Allah nak daripada kita hanya menyembah dia. Tidak ada yang lain. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, bagi orang-orang yang gagal menyembah Allah, sama ada dengan sengaja, dengan sengaja tu memang boleh jadi murtad, boleh jadi kafir ataupun dengan tak kira lah. Sebab dia gagal tunduk kepada tujuan Allah mencipta dia. Tetapi kalau dia gagal menyembah Allah dengan kelalaiannya, dengan kemalasannya, dengan ilmunya atau dengan keimanannya yang cetek, itu pun membawa pada dosa-dosa besar. Bayangkan kalau seseorang itu tidak berada di atas tujuan dia diciptakan, alangkah hinanya orang yang macam itu. Sebab itu dalam banyak ayat Quran Tuhan sebutkan bagi mereka-mereka yang terbawa-bawa dengan kehidupan yang macam ini, kehidupan di atas asas kebendaan, keduniaan ikut nafsu ini, Tuhan samakan dengan orang-orang itu seperti binatang ternak. Banyak ayat-ayatnya. Hinanya kita tuan-tuan sekalian, apabila kita ketepikan tujuan hidup ini bukan untuk beribadah kepada Allah, maka dengan sebab itu suka atau tidak, sedar atau tidak, tentu dia akan tunduk kepada yang lain. Dan kata ulama, perkara yang paling utama yang dia akan tunduk ialah kepada nafsu dia. Percayalah, bagi mereka-mereka yang tidak tunduk kepada Allah dengan tidak sanggup menyembahnya, tak sanggup ikut hukum hakam dia, pasti orang berkenaan akan ikut nafsu dia. Dan tokeh utama kepada nafsu ni ialah syaitan. Syaitan dalam bentuk izm-izm. Syaitan dalam bentuk pahaman-pahaman. Syaitan dalam bentuk berbagai-bagai teori yang dia anuti. Syaitan dalam bentuk berbagai-bagai sikap yang dia anuti. Yang kesemuanya itu dipengaruhi daripada sumber yang bukan otoriti, iaitu sumber kemanusiaan. Tak kira lah atas apa sebab dia menolak sumber utama wahyu. Itulah tuan-tuan sekalian seriusnya bagi orang-orang yang gagal kembali kepada realiti hidup yang macam ini. Jadi itu saya dah ulas dengan agak baik pada minggu lepas. Jadi saya akan sambung pula hari ini tentang tujuan-tujuan ini, akan sambung yang kedua. Yang pertama tu ada 3 persoalan. Yang kedua pula pada hari ini ialah mengapa kita perlu kepada agama. Kerana manusia ini telah bekalkan dengan fitrah, laluri semula jadi. Yang dia ini bukan saja mempunyai akal, tetapi dia mempunyai perasaan. Dia mempunyai roh. Dia mempunyai kejiwaan, dia punya perasaan kekosongan, keheningan, kesunyian dan sepi. Walaupun dia tokoh pemikir yang hebat, ilmu penuh, harta benda banyak, tapi ada detik-detiknya dia kekosongan, dia tertanya-tanya dirinya, apa nasibnya dan sebagainya. Perasaan ini tuan-tuan sekalian, saya ni dah mencecah 75 plus ini. Perasaan itu amat mencengkam kehidupan saya di akhir-akhir ini. Apa akan jadi kepada saya lepas ini? Kemana saya akan jadi? Saya akan berakhir di rumah kebajikan atau tidak? Berbagai-bagai persoalan itu timbul. Walaupun kita bertawakal, kita berpegang, tapi cakap mudahlah. Cakap mudah. Tapi perasaan itu tetap menghantui kehidupan kita. Nak cakap mudah, Allah tawakal lah Ustaz, apa? Bolehlah cakap. Ya tak? Tetapi sebagai manusia, perasaan itu tetap ada. Perasaan resah, perasaan bimbang dan sebagainya. Maka sebab itu tak pelik tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan tengok. Orang-orang yang dah bercecah 80-an, apabila tak ditakdirkan isteri meninggal, sanggup kahwin semula. Kita jangan melihat dia aspek kegatalannya untuk kahwin. Itu bukan dia. Tapi aspek loneliness, aspek keseorangan, aspek rasa tidak ada orang lain yang boleh chit-chat dengan dia. Anak-anak walaupun ramai, tapi dunia anak-anak bukan dunia dia. Anak-anak walaupun dia balik ke rumah kita penuh, tapi dia duduk dengan cara dia. Jadi nak memenuhi hal ini, maka pasangan hidup. Itu antara ciri-ciri fitrah yang Tuhan bagi. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, perasaan fitrah macam ini ada di antara kita dengan pencipta. Kita rasa
Tuhan terima dah ibadat kita buat selama ini. Kita akan rasa apa nasib kita apabila kita meninggal besok. Saya dah mula rasa begitu. Saya terasa saya akan menghadapi husnul khatimah atau tidak. Benda-benda begitu dah mula rasa dah. Sebab dia, apabila kita dah yakin dengan alam-alam akhirat yang diceritakan dengan panjang lebar itu, yang kita dah tak boleh nak nafikan lagi dah, maka timbul persoalan ini. Dan persoalan ini tak boleh dijawab oleh siapa juga dan tak boleh ditolong oleh siapa juga, melainkan kita sendiri. Maka dengan sebab itu dikatakan keperluan kita kepada satu alternatif yang boleh mengurangkan, kalau tidak menghapuskan terus. Apa hal ni? Oh dah, ya dah, ada balik, minta maaf ya. Keperluan ini tidak boleh dihilangkan dengan pendekatan-pendekatan lain, melainkan dengan pendekatan agama. Dan agama di sini maksudnya yakin kata Allah lah menguasai segala-galanya. Nasib kita untuk baik, segala-galanya di tangannya. Penentuan kita apa yang akan jadi di tangan dia. Maka pegangan-pegangan ini tak boleh diganti oleh berbagai-bagai pendidikan lain. Walaupun dia pakar psikologi, pakar apa juga, tak boleh menyampaikan perasaan itu kepada orang yang beriman. Maksudnya, tidak ada satu alternatif yang boleh mengambil tempat iman untuk mengubat perasaan macam itu. Sebab itu beberapa tokoh filosof barat seperti Saint Augustine, dia katakan dalam pendapat penulisan dia mengenai falsafah agama, dia katakan apabila aku tersebut tentang keperluan agama ni, walaupun dia orang bukan Islam tapi pendekatan secara agamanya, dia katakan walaupun ilmunya yang hebat, dia tetap tak menyampaikan aku kepada satu ketenangan juga. Tak menyampaikan aku kepada satu kepuasan. Melainkan setelah aku berpegang dengan pegangan agama. Itu kata dia, ahli filosof terkenal Saint Augustine. Maka dengan sebab itu dia kata, selagi jauh orang itu meninggalkan agama, selagi dia terdedah kepada berbagai-bagai ketidakseimbangan, makin teruk dia menghadapi realiti hidup. Maka dengan sebab itu dia kata, nak menyelesaikan masalah kehidupan ni bukan dengan kita cari duit banyak, pendapatan tinggi dan sebagainya, bukan. Tetapi kembalilah kepada fitrah ini. Fitrah kita merasai kita mempunyai Allah yang tempat kita berlindung dan kita datang daripada dia dan kita akan kembali menemui dia. Perasaan ini fitrah, tuan-tuan sekalian. Sebab itu perasaan macam ini bukan dirasai oleh orang cerdik pandai aja, tidak. Orang yang mempunyai fikiran yang waras, yang selalu muhasabah kepada diri dia, yang selalu memikirkan nasib dia lepas ini, terutama dah peringkat tua yang macam saya sebut semalam, perasaan itu lagi banyak menguasai diri dia. Banyak menguasai dirinya. Saya rasa macam saya dah berdoa dengan isteri saya. Terasa bagaimana sedihnya saya memandang kalau saya pergi dulu tinggal dia berseorangan. Atau sebaliknya, dia pergi dulu meninggal saya berseorangan. Saya rasa tak boleh nak bayang keadaan begitu. Setelah kita duduk bersama 50 tahun. Bolehlah cakap kahwin lain lah Ustaz. Cakap je. Cuba tuan-tuan tanya, berapa banyak dah saya jumpa di kawasan di Masjid Al-Mu'minun, isteri mati, isteri bercerai, 4-5 orang tak kahwin. Walaupun didekati oleh banyak calon-calonnya. Dia kata belum tentu Ustaz ketenangan saya dapat. Itu jawapan dia. Sebab itu tuan-tuan sekalian tidak ada nilai untuk melepaskan ketidaktenangan ini. Melainkan kembali kepada punca penciptaannya, iaitu Allah. Ini puncak klimat pegangan kita. Dan diakui oleh tokoh-tokoh pemimpin. Walaupun bukan Islam, mereka juga percaya kepada adanya Allah. Dan kata Plotrokos, orang tokoh pemikir Greek yang terkenal. Dia kata dia tidak pernah dapat dalam sejarah tamadun manusia, walaupun sehebat mana sejak daripada dulu sampai bila-bila sampai sekarang ini, yang tidak ada agama
Yang terkeluar terus daripada agama tidak jumpa dalam tarikh tamadun manusia. Cuma agama yang macam mana? Orang asli yang saya katakan pada minggu lepas pun, walaupun tak pernah dia anut agama-agama tertentu, dia punya agama cara dia. Iaitu kurang-kurangnya keyakinan kepada tok nenek mereka. Sebab tu mereka begitu ambil berat tentang tok nenek, begitu juga tempat-tempat pengkebumian tok batin dan sebagainya, dan dipuja begitu-begitu. Maka itu usul keagamaan walaupun sesat. Orang yang masuk kepada kumpulan-kumpulan tarikat sampai sanggup berzikir, sampai kadang-kadang kita tengok dia tu kena kembali kepada fitrah ini. Cuma cara yang tak tepat. Itu saja. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, saya nak baca fitrah ini, ayat yang saya nak baca tentang hal ini. Tuan-tuan buka surah Ar-Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa. Hadapkanlah mukamu wahai Muhammad. Mukamu mana kamu beradaplah, mana kita tumpukanlah. Maksud muka ni adalah pendirian dan sikap kita lah kepada agama ini. Dia sebut agama ni agama khusus, iaitu agama Islam. Sebab dia guna dengan alif lam tu bermaksud za. Dia tak guna secara nakirah, tapi dia guna secara ma'rifah. Hadapkanlah mukamu kepada agama ini dengan penuh lemah lembut dan penuh ketenangan. Fitratullahi allati fatarna sa'alaiha. Fitrah Allah ataupun ciptaan Allah yang semula jadi, yang Allah ciptakan manusia berada di atas agama ini. Maknanya tuan-tuan sekalian, agama Islam ni Tuhan ciptakan memenuhi fitrah manusia yang saya huraikan tadi, yang tidak didapati oleh agama-agama lain. Yang saya telah huraikan tadi, fitrah itu, maka Allah telah ciptakan manusia kita ini berada di atas fitrah itu. Jadi kita jangan berpura-pura. Jadi kalau sebab ada orang yang melarikan diri daripada agama Islam khususnya, dia melarikan diri daripada fitrah ciptaan Allah ke atas dia. Pelik lah, amat pelik. Macam saya dah sebut minggu lepas, aku tak silap saya, dia tak nak kahwin dengan orang perempuan, tapi dia nak kahwin sama laki-laki. Dia mengeluarkan dia daripada fitrah manusia. Sejauh mana kejayaan hidup mereka, tuan-tuan tanyalah kepada orang yang macam itu. Saya tak tahu. Kadang-kadang saya tergelak seorang-seorang, kahwin sama-sama laki-laki, ya Allah. Tuan-tuan, begitulah. La tabdila li khalqillah. Kejadian Allah seumpama itu tidak ada ganti, tidak ada alternatif lain yang boleh mengatasi kejadian seumpama itu. Saya tafsirkan sekali ini. Zalika dinul qayyim. Maka agama inilah, iaitu agama yang Tuhan ciptakan begitu, agama yang paling benar. Walakin aksarun nasi la ya'lamun. Tapi malangnya ramai manusia tak tahu. Tak tahu dia termasuk orang Islam kita pun tak begitu menghargai Islam. Dan orang bukan Islam pun tak beriman dengan Islam. Tapi akhir-akhir ini, the exodus of Muslim convert di Europe tu dah terlalu banyak. Sehingga menakutkan banyak negara Eropah. Dengan membuat berbagai-bagai polisi dan sikap. Mula-mula dulu Islamofobia dan lain-lain. Sekarang ni dengan kekerasan sikit-sikit timbul, banyak-banyak dikaitkan dengan Islam. Itulah ayat yang menjamin supaya kita ni berada di atas fitrah yang betul. Jadi kalau orang yang mengeluarkan dirinya daripada fitrah ini, sama dengan manut agama lain, itu serius lagi lah. Ataupun walaupun dia seorang Islam, tapi dia tidak berada di atas akidah seumpama ini. Dia lebih berpegang pada ideologi pemikiran dia. Berideologi falsafah hidupnya. Ada orang kerana dia punya kelulusan yang tinggi, saya mempunyai pendirian sendiri hal ini. Saya tak bergantung pada pendapat mana-mana ulama. Oh, punya egonya. Tengoklah kehidupannya macam mana. Dah ada contoh-contoh tertentu yang saya tak nak sebut. Yang terlalu ego dengan ilmunya. Sampai pada peringkat, biarlah. Kita harapkan semoga Allah merahmati orang-orang yang macam ini. Itu yang kedua, tuan-tuan sekalian. Yang pertama yang minggu lepas saya dah ulaskan kejap tadi. Yang kedua ialah keperluan manusia kepada fitrah semula jadi, ciptaan manusia yang memerlukan agama. Cuma agama yang macam mana? Maka kita ialah agama Islam. Yang kedua, yang ketiga. Yang kedua bawa dengan angka itu. Yang ketiga, mengapa manusia perlu kepada agama? Manusia memerlukan kesihatan rohani dan kekuatan jiwa.
Kekuatan fizikal mudah cari tuan-tuan sekalian. Ambil pil, ambil ubat, makan elok-elok. Boleh lah. Boleh capai kekuatan jiwa. Angkat besi, badan sasar. Tapi di sebalik badan yang kuat seperti ahli-ahli Gusti itu, kebanyakannya meninggal sebelum 45 tahun. Apabila didapati mereka bergantung banyak kepada drug-drug. Oh, semua fizikal. Kalau sekadar kita menganggap kita nak cari kekuatan fizikal sahaja. Orang yang gagah perkasa badan tapi lemah pemikirannya. Jadi Islam dia cuba nak tackle isu ini, iaitu nak mendatangkan kekuatan kerohanian, kesihatan jiwa, ketenangan hidup, kebahagiaan hidup. Kalau tuan-tuan tengoklah, apabila kita sebut kebahagiaan hidup, banyak bergantung kepada apa? Ada orang yang tak faham, dia kata kebahagiaan hidup, duit banyak, perangkat banyak. Tapi berapa banyak yang setelah dapati orang yang duit banyak, pendapatan banyak, rumah besar. Tapi kalau saya mendekatinya, saya kecewa, Ustaz. Saya banyak kecewa. Masalah anak-anak saya lah, begitu begini. Saya kecewa lah. Harta yang saya banyak ni, saya tak dapat mendatangkan ketenangan. Itu yang saya dapat feedback. Jadi, mengapa dia jadi demikian? Kemungkinan dia tersalah memilih laluan hidup daripada peringkat awal. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan sekalian, ciri utama untuk kebahagiaan hidup ialah apa dia? Ketenangan jiwa. Tidak ada alternatif lain. Ketenangan jiwa mustahil dicapai bagi orang yang menjauhkan dirinya daripada pegangan agama. Tak usah cakap besar lah. Kalau dia menjauhkan dirinya daripada agama, dia nak ketenangan jiwa, maka pilihannya arak. Pilihannya drug. Pilihannya akhir-akhirnya takluk juga. Pil-pil yang bawa pada mati pada bunuh diri. Sebab dia tak boleh selesai kehidupan dia. Sebab dia tak jumpa pokok persoalannya. Dah banyak dah. Saya tak payah sebut di sini. Tuan-tuan dah tahu. Sebab pokok ketenangan jiwa untuk mencapai kebahagiaan hidup ialah kembali kepada punca persoalan yang menciptakan benda itu semua. Iaitu kembali kepada berpegang kepada agama. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, badan kerdil tapi punya jiwa yang kuat. Saya waktu saya masih bujang belum kahwin lagi. Satu orang, saya tak payah sebut namanya. Dia ditakuti dan disegani oleh banyak orang. Banyak orang. Saya tak tahu siapa dia ni. Pergi tengok kecil aja orangnya. Kecil je. Tapi dia boleh tempeleng orang yang besar 2-3 kali ganda badan daripada badan dia. Orang tak lawan. Kalau dia datang je orang mengecut. Kalau dia segah je orang tu habis. Dia kecil. Apa kekuatan dia? Tentu dia punya kekuatan dalaman. Kekuatan lahir tentulah dia tu separuh tak sampai pada kawan yang dia segah tu. Tapi dia punya kekuatan dalaman. Sebab itu orang yang disegani, dimalui itu bukan punya kekuatan fizikal, tuan-tuan tengok. Yang dimalui, yang orang segan, orang takut. Apabila dia ada, orang tak nak cakap bising-bising. Macam di kampung saya dulu, satu tok guru tu datang, semua majlis-majlis yang kaut-kaut berhenti. Keset-keset dipasang-pasang semua berhenti. Kerana tu tok guru datang. Tok guru tu kecil. Apa sebab? Kekuatan apa yang dia miliki? Kekuatan rohani, tuan-tuan sekalian. Orang tengok muka dia dah, orang terkedu dah. Jadi ini kekuatan sebenarnya yang Islam nak bagi kepada manusia, supaya manusia mempunyai kekuatan-kekuatan dalaman ini. Bukan sekadar dia bergantung pada kekuatan-kekuatan luaran. Badan besar, rumah besar, pangkat besar, kereta besar. Tapi hatinya kecil. Jiwanya kecil, jiwanya kurus. Yang kita nak kena dua sekali lah. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, ulama telah kena pasti, tak mungkin kekuatan jiwa seumpama ini dicapai melainkan orang yang kuat berdamping dengan agama. Bagi orang yang tak berdamping dengan agama, dia pergi kepada pakar-pakar psikologi, pakar-pakar psikiatris, pergi kepada bomo-bomo tertentu. Inilah. Apabila saya terlibat dalam waktu aktif universiti dulu, kes-kes rogol ni di kalangan perempuan-perempuan ni tuan-tuan sekalian, terkena dengan perbuatan-perbuatan bomo. Bomo tu mari rogol dia.
Sebab dia pergi dengan penuh keyakinan bomoh itu mempunyai kuasa tertentu untuk merawat dia. Akhir-akhirnya berakhir dengan bomoh itu merogol dia. Dan dia yakin itu sebahagian perawatan yang dia mesti terima. Sudah sedar dah kemudian dah. Apabila direport kata itu dirogol dia, apa susah nak dapat kes. Sebab dia telah rela menyerah diri dia. Apa sebab sampai macam tu? Orang nak rogol dia, orang paksa orang ugut kan. Tapi dia, bomoh berkenaan tak payah ugut, tak payah apa. Sebab perempuan ni tidak mempunyai kekuatan jiwa yang kuat untuk menolak benda-benda begitu. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, orang-orang yang mempunyai kekuatan jiwa yang kuat, dalam braket ialah jiwa keagamaan yang kuat, orang ini saja yang berjaya menghadapi berbagai-bagai godaan dalam hidup. Dan tidak ada cara lain ialah kekuatan agama. Dan ini juga disebutkan oleh beberapa tokoh seperti Arnold Toynbee. Arnold Toynbee ini terkenal seorang ahli filsuf, terkenal juga ahli sejarah dan juga filosofi. Dia katakan agama salah satu daripada alat keperluan yang amat sangat untuk memenuhi tabi'i manusia. Dia kata keperluan manusia kepada agama akan membawa dia terhindar daripada berbagai-bagai kekecewaan dalam hidup. Sebab tu orang yang kecewa, orang yang foras, orang yang bunuh diri ni banyak dikaitkan dengan orang lemah dari segi fizikal, dari segi jiwa. Walaupun badannya kuat. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, pegangan kepada agama yang macam ini menyelesaikan masalah-masalah kejiwaan, kekuatan rohani. Begitu juga Karl Benz dalam bukunya yang terkenal, iaitu dia mengatakan unsur-unsur kekuatan jiwa dalam agama. Dia kata berbagai-bagai pesakit yang dia rawat selama ini, selama 30 tahun pengalaman dia merawat pesakit di seluruh dunia ni, dia ni terkenal. Sebab utama penyakit mereka, dia kata kelemahan jiwa mereka. Dan mereka mempunyai pegangan hidup yang agak lemah, maka penyembuhan penyakit pun agak sukar bagi orang yang macam itu. Sebab tu kalau tuan-tuan tengoklah orang-orang yang menghadapi tekanan darah tinggi lah terutamanya. Doktor kata kena elak stress and tension. Walaupun dia kontrol makan, minum, jaga, garam tak ambil dan sebagainya. Tapi kalau dia masih bergelumang hidupnya dengan stress and tension, tak selesai. Jadi kalau kita tengok orang tertentu apabila dia elakkan dirinya daripada stres dan tension, terutama lepas dia pencin, segar semula. Walaupun ada darah tinggi pun terkawal. Saya kesegaran itu terlalu jauh berbanding dengan waktu saya aktif dulu. Waktu dia aktif dulu, darah tu agak fluctuate. Saya mengidap darah tinggi daripada tahun 80. Hari-hari, ubat sampai sekarang dah 44 tahun. Tapi apabila tak terlibat dengan berbagai-bagai tekanan hidup ni, masalah anak-anak pun boleh dikatakan tak ada dah. Hal peribadi pun tak banyak masalah. Rezeki pun sikit sebanyak, alhamdulillah. Tak ada orang nak rezeki kerana hutang-hutang apa semua tak ada. Rupanya bila dah masalah itu tak ada, maka keterangannya datang. Apabila keterangan datang, dia membawa mereka keterangan itu segi jiwa, dia membawa faedah kepada fizikal. Sakit pun kurang, darah tinggi normal, stabil. Saya dah pernah makan ubat kencing manis 10 tahun dulu, lebih dekat 15 tahun dulu. Doktor suruh makan, dah cek tu dah kena. Makan dalam sekitar 4-5 bulan dia hypo. Jadi pakar tu kata berhentilah. Lepas saya berhenti, normal saya pergi ke Mekah, pergi haji, pergi umrah dalam beberapa tahun lepas. Dalam 4-5 tahun yang baru ni dah naik balik sikit lebih. Balik-balik, dia suruh makan balik. Bila makan balik, hypo semula. Dia turun pening-pening. Dia kata kalau gitu, pakai diet je lah. Nampaknya diet sampai sekarang ni. Bacaannya jarang dah melebihi 5.5, 5.8, 5.7. Sama dengan orang yang tak ada penyakit. Saya nampak apa pun kesan utama kepada benda ini. Doktor yang merawat saya tu, dia kata kemungkinan Dr. Hashim berjaya tinggal terus kecemasan ni. Gula langsung tak ambil. Kira talak 3 lah dengan gula ni. Nasi malam tak makan. Itu satu. Tapi pada saya yang saya mengenali diri saya banyak mencapai ketenangan kerana saya mendekatkan diri
kepada Yang Maha Pencipta. Cara saya lah. Sebab itu tuan-tuan, dengan izin saya cakap betul-betul, saya datang berceramah ni bukan satu tekanan, tapi satu hobi yang saya suka, yang saya ingin dan saya nak buat. Saya tak boleh berceramah tu rasa satu tekanan pada saya, melainkan ada uzur. Jadi apabila saya rasa begitu, dia banyak menyumbang kepada kesihatan saya berbanding dengan dulu. Sedangkan saya makin tua. Nah, itu contoh tuan-tuan sekalian membenarkan kembali kepada hidup beragama ini, dia menyelesaikan masalah-masalah kejiwaan kita. Begitu juga William James, dia kata banyak punca kepada penyakit ini, dia kata ialah orang tak beriman kepada adanya Allah. Sebab walaupun dia Kristian, tapi beriman kepada adanya Tuhan. Begitu Dr. Braille, dia kata orang yang beragama sahaja yang tidak menghadapi penyakit jiwa. Kalau orang yang beragama betul-betul dia mengidap penyakit jiwa juga, kemungkinan pegangannya agak tak betul. Banyak lagi Henry Lang, dia kata mesti kita kembali kepada pegangan agama untuk mencapai ketenangan hidup. Itu yang ketiga. Saya akan sambung lagi dalam beberapa poin lagi. Yang keempat, mengapa kita perlu pada agama? Manusia sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini bercampur dan sebagainya, dia memerlukan nilai-nilai akhlak yang jitu, yang diterima oleh ramai. Bukan pandangan peribadinya. Jadi dia memerlukan kriteria-kriteria tertentu dalam dia nak berinteraksi dengan orang lain. Maknanya apa yang baik yang dia patut buat, orang lain pun boleh terima. Apa yang buruk yang dia tak patut buat, orang lain pun tak boleh terima. Maka nak mencapai pegangan macam ini, tidak ada pegangan lain melainkan agama. Kalau kita kembali kepada fikiran saja kita tuan-tuan sekalian, kalau tak pandu pada agama, ada orang dia rasa pakai seluar pendek depan orang, tak rasa apa-apa pun. Apa salahnya kata dia? Kan? Ada orang begitu pakai seluar pendek, pakai seluar singkat ni. Atas pada lutut jengkal lagi. Dia tak rasa bersalah. Walaupun kita tengok dah geli. Orang pulau dia tak kisah. Sebab dia melihat baik atau buruk tu dalam konteks peribadi dia. Ya tak? Tapi bagi kita yang agama ni, ke semua kita ni, di sini dan di luar juga, mempunyai persamaan nilai dari segi pakaian misalnya. Orang perempuan begini, orang lelaki begini, maka kita tak timbul lagi perasaan-perasaan tertentu tentang aspek itu. Itu baru kita ambil satu contoh pakaian. Tak kira lagi makan minum. Ya. Jadi kalau kita bergaul dengan orang bukan Islam, nak duduk tepi dia nak makan, waktu kenduri pun payah, tak sedap. Ya tak? Mengapa? Sebab nilai-nilai akhlak yang menyamai antara kita ni tak sama. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, untuk mendapat satu kriteria, pegangan-pegangan apa yang sesuai untuk kita saling berinteraksi sesama kita ini, tidak ada yang lain melainkan melalui nilai-nilai agama. Di situlah timbulnya buat ini haram, buat ini halal, ini baik, ini tak baik, ini boleh makan, ini tak boleh makan, dan kita sama mempunyai pendirian yang macam itu kalau orang Islam. Maka tak timbul. Ya tak? Sebab itu pendatang-pendatang yang datang daripada Indon, yang datang daripada Bangla, yang datang daripada Myanmar yang Islam, tidak ada masalah berkeliaran makan sekali dengan kawan-kawan kita di rumah kenduri, di kedai-kedai, tidak ada masalah bukan? Ya tak? Tapi yang datang tu bukan Islam, yang ada berita sampai makan anjing dan sebagainya, susah kita nak berjirang. Apa sebab? Telah membawa ke perbezaan nilai hidup. Dan nilai hidup ni amat penting dalam hubungan sosial. Dan ini hanya terbentuk dengan agama. Dia tak boleh nilai-nilai lain ni dia hanya untuk setempat. Kalau nilai-nilai yang lain kata kita nak makan atas kursi, nak makan di lantai, itu mungkin di Kelantan lain, di Kedah lain, itu bila kecil. Tapi nilai-nilai yang besar-besar tadi dalam membentuk pekerti mulia, akhlak kita panggil, tidak ada cara lain melainkan mesti melalui agama. Kita kata macam ni lah. Seorang yang kuat beriman pegang pada agama, dia nak semayang, dia nak puasa. Sebab kita bersemayang puasa satu sampai kita beribadat, itu salah satu dari pegangan akhlak kita. Sebab akhlak ni penampilan dalam amal ibadah termasuk. Berpakaian mulia. Tapi kalau dia berkahwin dengan seorang perempuan yang tak nak semayang, tak nak puasa, tak nak apa ni, dengan kerana mempunyai ini perbezaan nilai, akhirnya berakhir dengan cerai. Itu contohnya. Itu yang keempat.
Dengan sebab itu, undang-undang yang manusia buat untuk menjaga jangan buat begini, itu hanya kalau bagi orang yang beriman hanya tambahan. Bagi orang yang beriman, apa neraca kehidupannya bukan setakat itu. Bukan setakat ini boleh, ini tak boleh segi undang-undang, tapi apa yang boleh segi agama, apa yang tak boleh segi agama, itu yang menjadi ikutan. InsyaAllah kalau dia ikut begitu, undang-undang buat akan selari dengan dia. Percayalah. Bahkan dia menjadi, di mana dia berada pun akan tidak timbul masalah. Kita macam saya berasal pada Kedah, anak jati Kedah. Datang duduk kat Selangor. Tak rasa pun kata saya ni tersisih. Rasa saya tu tak diterima oleh masyarakat tempat sebab saya berdagang. Tak rasa pun. Sedikit pun tak rasa. Apa sebab? Kita mempunyai persamaan nilai dengan jiran-jiran setempat kita. Agama. Ya tak? Kalau bukan melalui agama belum tentu. Yang selanjutnya, mengapa manusia perlu pada agama? Iaitu manusia memerlukan satu sikap bekerjasama antara manusia. Yang tadi segi akhlak, tadi segi baik buruk, apa tak buruk, itu walaupun hidupnya tak begitu bercampur. Tapi yang ini dia lebih berbentuk kepada interaksi sosial. Interaksi yang kita ni hidup memerlukan orang lain. Orang lain memerlukan kita. Kita tidak boleh hidup berseorangan. Dan dalam konteks ini, tidak ada satu formula lain yang boleh mengatasi agama untuk kita mendapat kehidupan yang macam itu. Dia contohnya macam ni, izinkan saya cakap. Ada orang tertentu, tuan-tuan sekalian, dia berjiran dengan non-Muslim. Non-Muslim tu tentulah dia ada makanan cara dia masak bau dia. Akhirnya orang tu pindah. Tak tahan. Ya tak? Sanggup juga rumah mahal. Sebab dia hidup perlu berinteraksi. Apabila berinteraksi setakat di sebalik pagar aja nak ziarah rumah dia payah, dia nak ziarah rumah kita payah, kita nak makan bersama pun payah, akhir-akhirnya pindah pada tempat lain. Saya sendiri pun rumah yang saya duduk dulu bersebelahan dengan orang bukan Islam. Walaupun baik, cukup-cukup baik. Cukup-cukup baik. Kunci semua boleh tinggal amanah, tolong jaga rumah semua cukup baik. Tapi di hati kecil saya, susah juga nak berterusan gini. Maka saya pindah satu kawasan mulai reserve yang Melayu. Apa sebab? Kehidupan kita bukan setakat itu. Perlu pergi bergotong royong, pergi ke masjid, pergi ke surau, boleh baca Yasin bersama. Jadi keadaan-keadaan begini tuan-tuan sekalian memerlukan kerjasama sosial yang macam itu. Hanya boleh dicapai apabila persamaan di segi agama. Kalau tidak mempunyai persamaan di segi agama, susah kita nak mendapat. Boleh kita masuk acara-acara kemasyarakatan, tetapi tak sebegitu intim hasilnya seperti yang dikehendaki melalui agama. Kalau tuan-tuan tak percaya, Nabi bila sampai ke Madinah, apa yang dia buat dulu? Iaitu dia menyatu padukan 3 penduduk. Aus, Khazraj dan juga Bani Nadir serta orang Yahudi yang telah Islam. Manakala kaum-kaum Ansar yang 3 kaum ni telah masuk Islam lebih awal, dia menyatu padukan dengan teguh, termasuk orang Yahudi yang menerima kepimpinannya. Dia menyatu padukan dengan teguh sehingga mereka sanggup melantik Nabi jadi ketua, jadi pemimpin walaupun mereka bukan Islam di Madinah. Dan perkara yang paling pertama Nabi buat ialah membina Masjid Quba, asas pertemuan masyarakat Islam. Puncak kejayaan Nabi untuk membentuk masyarakat yang macam ini ialah membentuk Perlembagaan Madinah yang terkenal dalam sejarah dunia, disebutkan dalam sejarah first written constitution of the world. Menerangkan dengan detail peruntukan-peruntukan untuk orang Islam begini, orang bukan Islam begini, orang asal Madinah begini, orang datang muhajir begini. Dan akhirnya aman damai sempurna, wujud negara kota yang pertama di dunia, namanya Madinah. Nabi berjaya bentuk begitu macam mana? Kerana atas asas pembinaan agama. Walaupun orang bukan Islam, orang Yahudi tadi mereka tidak menganut Islam, tapi mereka menerima kepimpinan Muhammad SAW kerana Nabi kita menggunakan agama itu asas dia menjadi pemimpin yang dapat diterima oleh non-Muslim. Tidak ada insiden sesuatu pun yang menggambarkan Nabi menyisihkan mereka ataupun mengabaikan mereka sehingga mereka kecil hati untuk berpaling taraf. Tak ada. Jadi, itu uniknya.
Dan Nabi buat begitu atas nama Islam. Jadi kerjasama sosial yang macam ini saya sebut takkan tercapai tuan-tuan sekalian melainkan kita kembali kepada agama. Kalau tuan-tuan tengok kedatangan pendatang-pendatang yang orang Islam kita lah, daripada kawan-kawan kita, saudara mara kita daripada Indon, daripada Inggeris, semua mereka bertuju kawasan-kawasan Melayu yang pure. Walaupun mereka bekerja dengan bukan Melayu, mereka kerja-kerja kontrak, kerja dengan bukan Melayu, banyak begitulah kan. Tapi tetapnya mereka nak berada di kawasan-kawasan orang kita. So apa? Mempunyai persamaan segi makan, segi pergi ke masjid, surau dan sebagainya. Hal ini tuan-tuan sekalian, mengapa manusia itu perlu kepada agama dan tidak boleh dibuat macam itu melainkan melalui cara agama. Maka dengan sebab itu, jikalau ada orang-orang yang kerana kejahilannya melarikan diri daripada agama, maka dia melarikan diri daripada bayang-bayang sendiri je lah. Jadi sebagai terakhirnya saya nak sebut sikit-sikit lah tuan-tuan sekalian. Yang tadi saya cakap agama secara global. Jadi mengapa Islam itu menjadi pilihan? Tambahan ini, yang tadi agama secara global, tapi dalam bracket Islam. Tapi saya nak bawa Islam tu yang menjadi pilihan utama, sikit-sikit lah puannya sebab banyak. Saya sebut secara ringkas. Kerana Islam adalah agama wahyu. Agama lain tidak ada bukti langsung yang mereka tu dapat wahyu. Apabila kita sebut wahyu, datangnya daripada Allah. Kristian walaupun asal wahyu, tapi mereka telah pindah masuk Yahudi. Keturunannya tak ada lagi dah. Kita, keturunan Islam itu selagi Al-Quran itu tak dicemari ataupun diketepikan, insya-Allah keturunan Islam kekal abadi. Jadi agama wahyu. Kemudian nilai Islam juga yang menjadi unggulnya ialah sikap Muslim sejati. Klimaks hidupnya ialah menyerah diri kepada Allah sepenuhnya. Tidak ada reservation apa-apa lagi lah dalam konteks syahadah kita. Tuhan sebut tuan-tuan sekalian dalam surah An-Nisa ayat 125. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajahahu lillah. Siapa yang terbaik dari segi agamanya selain daripada orang-orang yang telah menyerahkan dirinya semata-mata kerana Allah. Wa huwa muhsinun, dan dia pula bersikap baik dan buat baik. Wattaba'a millata Ibrahim, dan dia ikut pula agama Nabi Ibrahim waktu Nabi sebelum Islam datang, agama Nabi Ibrahim yang diikutinya. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, maka Allah telah menjadikan Khalil Ibrahim itu sebagai Khalil. Maka ciri yang kedua, Islam dipilih kerana Islam agama wahyu yang masih terjamin, dan orang Islam lah berpegang menyerah kepada Allah sepenuhnya. Yang ketiga, Islam merupakan agama semua para nabi-nabi yang diturunkan sebelum ini. Tidak ada perbezaan, cuma namanya disebut Islam ni dengan Islam, tapi ajaran Islam tu ialah keseluruhan agama-agama lain yang telah turun sama ini. Tuan-tuan tengok surah Al-Baqarah ayat 136. Qulu amanna billah. Kamu berkatalah kami beriman dengan Allah. Wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, apa juga yang diturunkan kepada Ismail, Ibrahim, Ishaq, Yaqub dan berbagai-bagai tokoh yang lain, Nabi Musa, Isa dan lain-lain, dan seluruh para nabi. Wa ma utiyan nabiyun, daripada Tuhan ke semua itu daripada Tuhan kami Rabbihim. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak pernah bezakan di antara satu nabi dengan satu nabi pun. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami menjadi menyerah diri kepada mereka, mana sebagai orang Islam. Islam dalam konsepnya, walaupun nama resmi Islam itu kepada Nabi Muhammad. Yang keempatnya fitrah, saya dah mulai tadi. Yang kelima, Islam agama petunjuk. Walaupun kebijaksanaan kita tidak memadai, tapi petunjuk daripada Allah telah menjamin kebenaran perjalanan hidup kita. Jadi kebijaksanaan saja tidak memadai tanpa petunjuk daripada Allah. Banyak ada orang yang tidak pandai sesat kerana tidak bergantung pada petunjuk Allah. Dah banyak ada orang yang bergantung pada petunjuk Allah saja, walaupun ilmunya tak banyak berjaya dalam hidup.
Dia tak salah, ayat Qurannya ada. Tuan-tuan boleh tengok Al-Baqarah ayat 185. Selanjutnya, Tuhan mengaturkan dua bentuk hubungan. Hubungan kita dengan dia dalam amal ibadah kita, dan hubungan kita sesama kita dalam nikah, kahwin, muamalat dan jual beli. Itu ada dalam agama Islam. Agama lain tak ada macam itu. Agama lain bukan ada cerita-cerita kamu nak buat macam mana dengan detail-detail, tak ada. Agama lain itu hanya hubungan dengan Tuhan, bagaimana nak betapa, bagaimana nak bersuluk itu. Agama Islam menceritakan kedua-dua itu dengan secara yang seimbang. Yang keenamnya, ketujuh, Tuhan rahmat untuk semesta alam kepada orang yang beriman dengan dia. Dan agama ajaran ini menjadikan kita yakin dengan kuasa Tuhan. Yang ke-8 saya nak berhenti ni. Agama yang diredai oleh Allah dengan jelas, agama Islam. Ali Imran ayat 19. Inna dina indallah Islam. Agama yang diterima oleh Allah ialah agama Islam. Jadi dengan sebab itu berbagai-bagai izm, berbagai-bagai fahaman lain, termasuk liberalism, semua ditolak. Dan yang terakhir sekali, agama yang paling sempurna dan lengkap merangkumi seluruh kehidupan ialah agama Islam. Sebab Nabi pun dah sebut, firman Tuhan pun dah sebut, ayatnya yang selalu dibaca, Al-yawma akmaltu lakum. Pada hari ini aku sempurnakan agama kamu kepada kamu. Akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku sempurnakan nikmatku kepada kamu semuanya. Maka kita mendapat Islam dan kita mendapat kebahagiaan dan kebaikan pada Islam itu nikmat. Wa raditu lakumul Islam madinah. Dan aku redha kepada kamu hanya agama Islam saja sebagai satu agama. Itu menunjukkan kita agama yang hanya diterima oleh Allah, agama Islam. Dan Islam itu ialah agama yang sempurna. Jadi kalau ada orang masih tak cukup dengan Islam, nak mencari-cari yang lain, berbahaya tuan-tuan sekalian. Jadi saya berhenti setakat itu. Agak lebih sikit waktunya hari ini. Maafkan saya segala salah silap. Dan sedikit sebanyak dengan pendapat-pendapat peribadi tadi. Hanya berbentuk pendapat peribadi. Tetapi tentang RUU tadi, itulah pendirian yang sepatutnya diambil oleh majoriti rakyat kita, termasuk di Selangor terutamanya. Dan saya tahu di Selangor ni adalah antara negeri yang terawal menyokong rancangan itu, iaitu RUU Mufti itu. Maka dengan sebab itu kita sebagai rakyat Selangor yang nakkan kepada kebaikan, nak kepada perpaduan, kita tak nak pecah di atas asas agama dengan saling tuduh-menuduh ini, maka kita menerimalah rancangan ini, cadangan ini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.